Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan guru-guru tuan ahli jatuhan kuasa surau Al-Murabbitin, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita semua di dalam limpah dan kurnianya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada 16 Zulhijjah, masuk dah maghrib 16 Zulhijjah. Jadi telah berlalu hari-hari yang baik di dalam setahun, iaitu hari 1 sampai 10. Jadi hari ni hari yang ke-16. Jadi orang yang mengerjakan haji pun dah selesai. Nafar awal, nafar sani pun dah selesai lah. Tunggu tiket flight, lepas tu buat tawaf wida, betul balik tunggu flight balik tuan-tuan. Jadi saya pun baru perasan cuti raya haji. Kalau orang kerja pejabat ni cuti sehari je, baru perasan. Yang 2 hari hari raya puasa 2 hari. Raya haji ni sehari je. Itulah, raya lebih signifikan untuk cuti lah daripada tarikh-tarikh yang lain tu. Macam Isra' Mi'raj semua tu kan, yang tu tak signifikan sangat untuk cuti kan. Jadi mungkin itu benda-benda yang boleh kita perbaiki lah kan. Orang-orang yang mentadbir lah, maknanya ni yang akan datang ni cuti ma'al hijrah kan, awal Muharram detik permulaan. Jadi 1 Muharram tidak lebih signifikan untuk cuti berbanding dengan raya haji. Raya haji. Jadi sepatutnya mungkin 2 hari. Ataupun tuan-tuan, yang lebih baiknya adalah hari sebelum raya haji, iaitu hari 9. Hari 9 ni, sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Umar bin Al-Khattab ditanya oleh seorang lelaki Yahudi, anna rajulan minal yahud sa'alahu. Orang lelaki daripada Yahudi ni tanya kepada Umar, dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, satu ayat di dalam kitab engkau, iaitu Al-Quran, yang engkau bacanya. Betul, Yahudi tu cakap, lau nazalat alaina ma'syaral yahud, kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi ni, latakhadna zalikal yauma 'idan, nescaya kami akan jadikan hari itu adalah sebagai suatu perayaan. Lalu Umar pun tanya kepada lelaki Yahudi ni, ayyu ayah, ayat yang mana satu? Lalu kata lelaki Yahudi ni, kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ni, orang Yahudi ni pun alim juga, dia tak masuk Islam tapi dia lancar Quran juga. Dia kata ayat ni, ayat ya, hari yang telah kami sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan telah kami sempurnakan ke atas kamu nikmat aku, dan aku telah redha untuk kamu Islam sebagai agama. Jadi ayat ni macam bagi tahu today dah perfect, macam itulah. Hari ni hari perfect. Lalu Umar kata, qad arafna, benar-benar kami tahu, qad arafna zalikal yawm, kami tahu hari ayat itu turun, wa makan alladhi nazalat, dan tempat yang ayat itu turun. Hari kami tahu, tempat dia turun pun kami tahu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dalam keadaan dia berdiri, wa huwa qaimun di Arafah, dia berdiri di Arafah yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat.
Yakni kenapa Nabi duduk kat Arafah? Sebab sedang wukuf. Nabi haji sekali je dalam semua hidup dia. Hajjatul wada' dia panggil, haji perpisahan. Nabi haji dan Nabi hari wukuf tu hari 9 adalah hari Nabi sedang berwukuf. Ayat itu turun. Jadi kalau nak cuti kan, nak cerita pasal cuti tadilah kan, 9 lebih signifikan untuk cuti. 9 maknanya hari 9 kita itu patutnya cutilah sebab ayat itu turun pada hari Arafah. Okey, itu cerita pasal cuti. Okey, kita sambung tuan-tuan. Jadi kita sambung pengajian kita. Kita belajar apa? Kita belajar Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah, satu kitab yang membincangkan tentang tauhid, yang mana ia ditulis oleh Ibn Taymiyah sepetang je, daripada asar sampai maghrib. Yang mana keistimewaan Aqidah Al-Wasithiyah ini, hampir keseluruhan matan apa yang Syekhul Islam tulis tu adalah ayat Al-Quran ataupun hadis. Ada orang belajar akidah ni, dia nak belajar Tuhan melalui tulisan manusia kan. Ada orang belajar macam tu lah, biasalah kan, kita nak belajar tu macam-macam cara. Kita nak kenal Tuhan tapi melalui tulisan manusia. Ada orang kata Tuhan tu begini, Tuhan tu begini. Kita mungkin belajar tentang Tuhan itu melalui tulisan manusia kan. Tetapi Aqidah Al-Wasithiyah yang kita belajar ini, kita belajar tentang Tuhan dengan kalamnya, iaitu dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Itu keistimewaan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang sedang kita belajar. Jadi kita kenal Tuhan ni macam mana yang Tuhan bagi tahu. Kita tak tambah dan kita tak kurang daripada apa yang Allah Ta'ala bagi tahu tentang diri dia kan? Jadi kita tak memandai-mandai sifatkan Tuhan. Jadi kalau kita memandai-mandai sifatkan Tuhan dulu, dia akan jadi masalah. So nanti kita tak boleh nak jawab. Bila ayat Quran kata ini tapi kita dah sifatkan dulu Tuhan, Tuhan. Jadi akan jadi masalah. Seperti mana golongan-golongan Ahlul Kalam dipanggil, orang-orang yang mengikut falsafah untuk kenal Tuhan. Dia belajar kenal Tuhan, dia belajar dulu falsafah. Jadi masalah bagus ilmu falsafah tu. Kita boleh faham cara logik mantiknya, kita belajar macam tu, kita nak faham kan, tapi bukan untuk kenal Tuhan. Mungkin ianya juga perlu kepada sebahagian golongan. Seperti mana saya dulu, sebahagian kumpulan ni perlu juga belajar ilmu ni untuk tepis golongan-golongan yang cuba serang agama menggunakan ilmu falsafah. Jadi kena ada juga orang belajar falsafah untuk tepis ancaman-ancaman daripada luar. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita nak kenal Tuhan kita melalui ayat-ayatnya. Okey. Jadi yang terakhir hari itu, bila kita belajar dulu, lama dah kan? Sebulan lepas lah kira ni kan. Bulan lepas kita belajar. Yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan kesimpulan daripada ayatul kursi. Ada 26 kesimpulan nama-nama dan sifat Allah daripada ayat kursi itu sendiri. Ada 26 kita simpulkan. Okey. Dan yang terakhir, kalau kita tengok dalam ayatul kursi, ayat yang terakhir sekali apa dia? Wala ya'uduhu hifsuhuma wa huwal Aliyul Azim, dan dialah wahwal Aliyul Azim, dan dialah yang tinggi, Al-Azim yang agung. Al-Ali tinggi. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala wajib beriman Allah itu tinggi di atas. Tinggilah, maknanya tinggi dia takkan ke tepi pula tinggi kan, ataupun ke bawah, dia mesti tinggi ke atas. Tinggi Tuhan itu. Okay. Jadi apabila kita beriman dengan ayat Allah Ta'ala ini, maknanya kita telah terima Quran, kita terima ayat Allah, kita tak tolak ayat Allah. Yang keduanya,
Bila kita beriman macam tu, ia juga sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi cerita, Nabi pernah kita bagi tahu dulu, iaitu Nabi pernah tanya kepada seorang jariyah, jariyah, tanya kepada seorang jariyah yang mana tuan dia, nama dia Muawiyah bin Al-Hakam, dia pukul. Lalu apabila dia bagi tahu kepada Rasulullah, dia pukul dia punya hamba perempuan. Jariyah ni hamba perempuan. Dia pukul hamba perempuan dia sebab hilang seekor dia punya kambing. Dia pukul lah kan. Lalu dia bagi tahu Nabi, dan Nabi fa'azama, Nabi anggap benda tu besar. Nabi rasa, Nabi maksudnya Nabi besarkan benda tu kan. Nabi bukan tak apalah, tak, Nabi besarkan benda tu sebab dia pukul. Lalu Muawiyah bin Hakam kata, afa'atiquha, kalau macam tu aku bebaskan je lah dia ni, untuk tebus kesalahan tadi. Aku bebaskan dia. Lalu apabila nak tebus ni, khilaf di kalangan ulama. Maknanya dalam kisah ni seolah-olah dia kena bebaskan hamba perempuan. Hamba perempuan, hamba yang beriman. Dia tak boleh bebaskan hamba yang kafir. Lalu Rasulullah kata, bawa perempuan tu ke sini, panggil hamba perempuan tu ke sini. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, Ainallah, di mana Allah? Mana Allah? Lalu perempuan ni kata, fis sama', di langit. Jadi dia buat kesimpulan. Jadi sesuai dengan iman kita juga, seperti mana hadis tadi, iaitu Tuhan itu tinggi di sama' ni bukan mesti langit lah. Kefahaman masyarakat Arab dulu, bila kata as-sama' ni bukan mesti langit tu, langit-langit 7 lapisan kan, dia mesti di atas. Sama' tu maksud dia benda-benda yang ke atas. Tuhan di atas. Okey. Itu dari segi hadis. Quran kita betul, hadis kita betul, kalau kita beriman macam tu. Dan yang ketiga, kita juga benar dari segi akal. Tuan-tuan, jadi kita kena tahu juga ada mazhab akidah di dalam umat Islam ni, tuan-tuan. Dia menolak Tuhan itu ada arah. Antaranya mazhab yang dekat dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lain daripada tu memang jauh, tuan-tuan, sesat. Seperti Mu'tazilah kan. Kalau dia tak sesuai dengan kaedah dia tolak terus ayat tu. Ayat ni salah. Dia kata ayat tu yang salah. Hadis tu tak sesuai dengan kaedah yang dia dah susun, hadis tu salah. Nabi sebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Pada suatu hari sahabat Rasulullah keluar keluar dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pada fi lailatul badr, pada malam al-badr. Badr itu bulan tengah terang, maksudnya hari 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, maksudnya bulan tengah tu, tengah-tengah. Lalu Rasulullah kata kepada para sahabat, kamu semua nanti akan melihat Tuhan engkau seperti mana engkau melihat bulan. Kamu semua nanti akan melihat Tuhan macam mana kau lihat bulan ni. Jadi golongan yang dah letak kaedah tadi, saya khabar tadi kan, dah letak kaedah Tuhan ni dia tak boleh ada arah, dia tak boleh ada tempat, dia bukan dalam alam, dia bukan dalam alam, dia bukan luar alam, dia tak bersentuh dengan dia dah letak kaedah tu dulu. Jadi bila datang satu ayat, Nabi kata kamu akan lihat Tuhan macam mana kau lihat. Jadi dia tolak tu hadis ni ditolak, hadis ni salah. Jadi itu bermasalah sebab dia dah menyanggahi hadis Nabi SAW. Hadis itu sahih. Seperti mana hadis jariyah tadi, aina Allah, di mana Allah, fis sama'. Hadis itu sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Okey. Jadi ada golongan yang tolak terus, tapi Asy'ariyah ni tak, dia tak tolak. Asy'ariyah tak tolak, Asy'ariyah terima. Tetapi dia takwil, ataupun kita panggil dalam buku ni kaedah dia ta'til, dia cuba tukar maksud, sedangkan Al-Quran tak maksudkan macam tu. Jadi dari segi akal pun kita tak boleh terima Tuhan yang
tak tahu di mana. Akal kita pun tak boleh terima kan. Tuhan, mana Tuhan? Kat mana? Di sana ke? Dia tak bertempat, jadi dia dah tak boleh dah kan. Susah kan. Kita nak akal tak boleh nak terima. Dan juga fitrah seseorang pun tak boleh terima. Kalau Tuhan itu di mana? Dia tidak ada tempat, tak boleh terima. Dia mestilah bila kita nak doa pun, ya Allah kan. Ya Allah, ya Allah kan. Semua orang hari Arafah itu tengok hari Arafah hari ni senang kan nak tengok live. Kalau Mekah atau hari Arafah kita boleh tengok TV ataupun tengok YouTube ada live kan. Orang doa macam ya Allah macam tu orang doa. Fitrahnya manusia akan anggap Tuhan di atas. Tuhan di atas, tinggi di atas kan. Adakah mesti di langit ke, di atas arash ke? Tuhan kata dia di arash. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan di atas arash dia beristawa. Okey, jadi saya sebut ni sebab apa tuan-tuan? Sebab seminggu lepas ni lah, seminggu sebelum ni, seminggu ni menjadi polemik lah di media sosial kan. Bergaduh isu di mana Allah, aina Allah. Sehingga satu pihak mempertikaikan akidah satu lagi. Gaduh isu ni tengah dipanggil tengah hangat lah membincangkan. Tuan-tuan mungkin kalau tak follow tu tuan-tuan tak perasan pun yang naiklah gambar apa pokok ni dekat Facebook. Tuan-tuan kalau rumah tengok pokok lah naik kan, pokok apa. Tapi kalau kita follow dengan tokoh-tokoh ni, kita akan perasan isu yang tengah hangat sekarang ni adalah di mana Allah, aina Allah. Berkaitan dengan apa? Hadis jariyah tadi. Hadis jariyah. Hadis jariyah ini Asy'ariyah, tokoh yang kita hormati jugalah kan. Maknanya dia timbulkan balik isu ni tapi dia timbulkan isu ni balik bukan sebab apa? Sebab geng kita juga di Perlis hari tu, sebelum daripada perkampungan sunnah tu ada multaqa gasmah kan. Sebelum perkampungan sunnah tu ada multaqa gasmah, dan ustaz tu cakap Asy'ariyah seolah-olah menyembah Tuhan yang tak ada kan. Sebab dia orang punya kaedah Tuhan tak ada tempat, tak ada ni, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam. Jadi seolah-olah Tuhan itu tak ada. Macam tu je lah. Tapi bukan itu maksud nak menghina Asy'ariyah, tak. Bagi dia itu, sebab dulu ustaz itu Asy'ariyah, jadi dia rasa macam tak boleh terima lah kaedah ni kan. Tuhan bukan ni kan. Jadi dia cakap macam tu. Disebabkan oleh sebab itu, daripada isu itu, tokoh Asy'ariyah yang di Malaysia ni yang kita hormati jugalah, ustaz tu kan, Ustaz Nur Derus, dia pun ada dalam kawasan. Cuma dia yang timbulkan isu, dia bincang balik tentang aina Allah ni, hadis ni tadi, di mana Allah, dan cara dia petikai itu ada beberapa perkara lah. Pertama, dia petikaikan sanad hadis tu dulu. Dia kata hadis ini ittirab dalam istilah ni maksudnya tidak konsisten. Hadis ni tak konsisten sebab ada kata dua perawi, ada satu daripada Umar bin Al-Hakam, satu daripada Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi dia kata mana satu? Jadi orang dah cek balik, maknanya dia sebenarnya dua riwayat yang berbeza. Ada daripada Umar, ada daripada Muawiyah. Jadi dia cuba timbulkan syubhah, dia panggil macam orang macam hadis ni okey ke kan? Sebab dia hadis ni menjadi salah satu hujah nak bagi tahu Tuhan di atas kan. Jadi dia Asy'ariyah tak boleh nak terima idea ni. Jadi dia cuba inilah maksudnya timbulkan melemahkan hadis ni. Dia cuba kata hadis ni tak boleh jadi hujah lah. Sedangkan orang dah cek hadis tu tak ada masalah, dan hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dari segi matan tuan-tuan, Bukhari dengan Muslim, kalau orang kaji, matan Muslim lebih kuat daripada Bukhari. Dipanggil riwayah bil lafz. Riwayat secara lafaz itu lebih kuat dalam Muslim dari Bukhari. Ini banyak juga riwayat bil makna. Maknanya benda sama tapi perkataan kadang-kadang tukar. Tapi bil lafz, word by word Muslim lebih kuat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dia timbul pula syubhah yang kedua, kekeliruan yang kedua, iaitu hadis ni perempuan ni sebenarnya bisu kan. Dia maksudnya dia cuba bincang, ada perbincangan tu, benda tu takkan wujud melainkan benda tu memang ada kan. Hadis ni bisu. Lepas tu yang ketiga dia kata, adakah kita mesti faham secara hakiki, boleh tak faham secara majazi? Majazi ni kiasan.
Tuhan itu bukanlah maksudnya di atas, tapi kedudukan dia tu tinggi. Bukan di atas, tapi tinggi maksud dia kan. Macam carta organisasi kan, yang paling tinggi siapa? Pengerusi kan. Pengerusi atas sekali. Macam itulah maksud dia. Rumah pengerusi, kedudukan rumah pengerusi tu tak mesti paling atas bukit tak. Kadang-kadang pengerusi duduk dekat bawah je. Tapi kedudukan dia cakap kan, kedudukan Allah. Jadi dia cuba timbulkan ni tak apalah, bagi saya okey, tak ada masalah perbincangan berkenaan dengan itu. Dan perbincangan ini akan ditamatkan dengan debat pada 25 Julai ni. Nanti saksikan dalam inilah mungkin dalam Facebook, YouTube semua ada tu, Pro Media Tajdid lah. Jadi isu yang kita bincangkan tu sebenarnya sedang hangat diperbahaskan di media sosial lah. Di mana Allah, hadis jariyah, tajuk dia hadis jariyah. Hadis jariyah, hadis yang kita bincangkan. Okey, tuan-tuan, jadi kita sebagai maknanya ni, kalau kita nak bincang secara ahlul kalam, dia jadi payah tuan-tuan. Kita nak bincang ahlul kalam dia macam payah. Nak faham, nak kena faham bahasa Arab dulu. Kata-kata itu ada dua, hakikat dan majazi. Payah payah nak faham. Jadi kita sebagai, kita faham macam mana Allah Ta'ala sebut. Dah kan? Selesai. Okey, jadi kita terus dengan habis daripada kesimpulan ayatul kursi, kita masuk kepada matan yang baharu. Kitab ni muka surat 173. Walihadza kana man qara'a hadhihi al-ayata fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafiz wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Setelah cerita tentang ayatul kursi tadi, kita dah bincangkan kesimpulan akidah semua. Syekhul Islam sambung dengan matan dia. Oleh kerana itu, barang siapa membaca ayat ini pada malam hari, fi lailatin, pada malam, maka dia senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah dan tidak didekati syaitan sampai pagi. Okay. Jadi siapa yang baca ayat kursi tadi yang penuh dengan makna tauhid, nama-nama dan sifat Allah, Syekhul Islam kata siapa yang baca ayat ini, tapi ini bukan dia yang kata, yang ini daripada maksud hadis. Hadis. Syekhul Islam takkan tambah perkataan ini, melainkan ia adalah maksud hadis. Dia kata siapa yang baca ayat ni pada waktu malam, dia takkan diganggu syaitan sampai pagi. Okey, daripada hadis mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anha diamanahkan untuk menjaga Baitul Mal. Pada zaman Nabi ada Baitul Mal, iaitu kalau hari ni kita sebut Baitul Mal, kaya Baitul Mal. Majlis Agama Islam Melaka jaga Baitul Mal. Tak, zaman tu simpan boreh. Baitul Mal tu bukan boreh lah, gandum lah. Zaman tu Nabi gandum, tamar, orang bayar zakat ni, orang bayar dengan barang zaman tu kan. Jadi barang, jadi rumah untuk simpan. Jadi apabila Abu Hurairah dipertanggungjawabkan untuk jaga Baitul Mal, pada suatu malam dia tengah jaga tu, ada orang datang ambil makanan. Datang ambil makanan di dalam Baitul Mal tu. Lalu Abu Hurairah tangkap orang tu. Lalu orang tu kata, minta lepaslah, aku orang susah kan. Lalu Abu Hurairah kata, okey aku lepas, tapi engkau jangan datang. Esok jangan lagi ambil lagi, jangan curi lagi. Lalu apabila esok siang, Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka. Sebelum tu Abu Hurairah kata, aku bawa jumpa Rasulullah. Dia kata jangan, lepaskan dia kan. Abu Hurairah pun kesian, lepaskan dia. Esok Rasulullah tanya balik, Rasulullah kata, ma fa'ala asiruka barihah. Semalam tawanan kau tu buat apa kan? Rasulullah tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tak cerita pun ada orang masuk, tapi Rasulullah tanya terus kepada Abu Hurairah, kau buat apa semalam dengan tawanan kau tu? Abu Hurairah pun cerita, aku lepaskan dia. Lalu Rasulullah kata, malam nanti dia datang balik. Malam kan dia datang balik. Bila malam, bila Rasulullah dah bagi tahu, sure datang ni kan. Jadi Abu Hurairah dah tunggulah.
Tunggu-tunggu datang sungguh, datang balik orang ni. Lalu Abu Hurairah tangkap lagi. Dia kata la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku akan bawa engkau ni jumpa dengan Rasulullah. Jadi orang tu pun cakap jangan lepaskan aku susah semua. Ya Abu Hurairah kesian kan, kesian. Ni kalau kena bawa ni apa hukuman yang kena dia, tak apa, lepaskan dia. Lepaskan dia. Esok Rasulullah tanya lagi, kau buat apa dengan tawanan kau tu? Betul, Rasulullah kata malam nanti dia datang lagi 3 kali tu kan. Abu Hurairah tunggu sekali lagi, datang. Lalu kali ni Abu Hurairah kata, wallahi aku akan tangkap kau dan bawa kepada Rasulullah. Lalu orang tu pun kata jangan, aku akan bagi kau tahu satu rahsia. Satu rahsia yang mana kalau engkau buat, nescaya engkau akan selamat. Abu Hurairah pun tanyalah apa benda. Lalu dia pun kata idza awaita ila firashik. Orang tu kata kalau engkau nak pergi tidur, bila nak tidur je, bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Lepas tu orang tu beritahu sesungguhnya syaitan takkan dekat dengan kau lepas kau baca tu sampai waktu pagi. Syaitan takkan kacau. Lalu Abu Hurairah pun dah dapat benda rahsia ni, dia pun lepaskanlah. Lalu esok tu dia cerita dengan Rasulullah. Rasulullah bagi tahu sadaqaka wa huwa kadzub. Dia bercakap betul dengan engkau, sedangkan dia itu adalah pendusta sependusta-pendustanya. Kadzub maksudnya ini memang kaki bohong, kaki koncing kaki bohong lah kan. Ni tapi yang tu betul. Rasulullah kata dia memang betul. Lalu Rasulullah pun bagi tahu, tahu tak engkau siapa yang datang tu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah tak tahu. Itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan yang datang. Dia yang bagi tahu jangan bagi tahu baca ayat kursi. Okey. Jadi siapa yang baca ayat kursi, dia akan dilindungi daripada syaitan, yang penuh dengan makna tauhid di dalam ayat tersebut. Okey. Kita sambung lagi dengan matan yang seterusnya. Wa qauluhu subhanahu, dan firman-Nya juga subhanah, maha sucinya. Maksudnya Allah Taala juga berfirman. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Okay, ini matan dia yang seterusnya. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah batin, dan dia terhadap segala sesuatu alim, mengetahui. Okay. Jadi ini juga matan kita nak kenal Allah Ta'ala itu. Syekhul Islam bagi tahu dia yang awal. Ada 4 sifat dekat situ. Sifat Allah Ta'ala: awal, akhir, zahir, batin. Okay. Jadi apa maksud kesemua itu? Yang pertama adalah awal. Allah Ta'ala ni kalau kita tengok dalam istilah apa? Falsafah kan? Istilah falsafah. Istilah falsafah dia dah letak dah. Kalau sesuatu itu dipanggil absolute, dia akan sebut perkataan itu sebagai qadim. Istilah dia qadim. Tuhan itu qadim. Qadim ni maknanya tak ada yang dia yang paling awal, qadim. Qadim yang paling awal sekali qadim. Tetapi Allah Ta'ala kalau kita tengok di dalam Al-Quran, tak ada pun Allah kata dia adalah qadim, tak ada. Allah sebut awal, dia yang awal. Okay, jadi lebih baik kita berpegang dengan sifat yang Allah Ta'ala bagi tahu tentang diri dia daripada kita pegang dengan sifat-sifat yang kita akan belajar di dalam ilmu falsafah tu. Qadim, Tuhan itu qadim, Tuhan itu azali kan, tuan-tuan biasa dengar daripada azali ni pun tak ada perkataan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala hanya sebut tentang diri dia huwal awwal, dia yang awal. Okay, jadi di dalam apa maksud awal? Apa maksud awal?
telah ditafsirkan pun oleh Nabi. Nabi ajar juga kita baca doa tidur. Di dalam doa tidur Nabi ada banyak, tuan-tuan. Ada banyak. Di antara doa yang Nabi ajar, doa tidur itu adalah ada di dalam ayat itu, panjang doa dia, tapi di tengah-tengah itu disebut Allahumma antal awwal wa laisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang paling awal, engkau yang awal dan tidak ada sebelum engkau sesuatu. Jadi maksud awal kita boleh faham, dia bila kita kata Tuhan itu awal, sebelum dia tak ada apa-apa. Tuhan tu paling awal, tak ada permulaan awal dan tak ada apa pun sebelum daripada itu. Itu maksud awal. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal. Yang kedua, wal akhir. Akhir maksud dia akhir, last, hujung sekali. Lalu apa maksud akhir kat situ? Nabi ajar juga Allahumma antal awwal wa laysa qablaka syai' wa antal akhir wa laysa ba'daka syai'. Dan engkau yang akhir dan tidak ada yang selepas engkau sesuatu pun. Akhir maksud dia lepas kau tak ada apa dah. Tak ada apa. Jadi kita manusia ada sebelum dan ada selepas kita. Jadi Tuhan itu tak ada, dia yang paling awal dan dia yang paling akhir. Itu maksud akhir. Dan perkataan yang seterusnya adalah apa tadi? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru. Perkataan dia zahir. Apa maksud zahir? Maaf, zahir batin kan kita biasa sebut kan. Zahir itu apa zahir? Zahir ni biasanya yang zahir yang nampak kita masuk macam tu kan, zahir kan. Okay, zahir yang difahami di dalam Al-Quran juga maksud dia yang atas. Zahir maksud dia yang atas. Contohnya di dalam firman Allah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu. Perkataan tu, dialah yang mengutuskan rasul, mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan juga agama yang benar untuk dia menangkan, liyuzhira, perkataan tu, untuk menangkan, untuk dia letakkan di atas. Itu maksud zahir di dalam Al-Quran. Okey. Ayat yang lain juga dalam suratul Kahf, Allah Ta'ala sebut apabila Zulkarnain kan, dia datang ke satu tempat, orang tu mengadu dekat dia, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ada puak ni nama dia Ya'juj Ma'juj, dia orang ni kira merosakkan je. Kita buat rumah, buat tanam, dia datang rosakkan Ya'juj Ma'juj ni. Lalu apa Zulkarnain minta? Atuni zubarul hadid, bawa datang besi, besi. Lalu dia buat pagar dengan besi ni. Lalu kata Zulkarnain, famasta'u ayyazharuhu. Nanti apabila kita dah buat ni, mereka tu takkan mampu pun nak panjat, yazharu, nak naik atas kita punya benteng ni. Jadi zahir ayyazharu, perkataannya kita nak beritahu syahid dia pada yazharu, maksudnya naik ke atas. Perkataan bila kita kata Tuhan itu zahir, maknanya benda yang dia nampak di atas, zahir. Okey. Jadi Tuhan itu adalah zahir yang di atas, wal batin. Batin apa? Batin apa? Batin ni zahir luar, batin dalam. Jadi batin juga dipahami di dalam Al-Quran sebagai yang dekat. Tuhan itu maha tinggi dia, zahir dia tinggi dia, dan juga dia juga dekat. Itu maksud batin. Awal yang paling awal, paling akhir, paling tinggi, zahir, yang jelas, yang tinggi. Kalau dia makin tinggi makin jelas lah, ramailah orang nampak kan. Zahir dan juga batin dia yang paling dekat. Okey, apa cerita ini? Okey, dan ayat yang terakhir di dalam tu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui terhadap, dan dia terhadap segala sesuatu mengetahui. Tuhan itu sifat dia jelas, iaitu alim. Alim ni datang daripada perkataan apa tuan-tuan?
alim kau ni. Perkataan apa asal? Ilmu. Ilmun. Ilmun. Dalam bahasa Arab, ilmun perkataan itu, kalau kita kata orang itu alim, kita akan sebut alim. Alim. Orang yang alim, alim. Isim fa'il, alim. Alim orang tu, alim. Alim tu bukan baik. Alim tu pandai, tahu, alim. Mengetahui. Orang yang mengetahui, alim. Tapi Tuhan sifat dia bukan alim. Tuhan alimun. Apa dia? Alimun. Itu Tuhan. Jadi apa beza alim dengan alim? Alim adalah ismus sifat. Sifat. Maknanya dia itu sentiasa alim. Sentiasa alim. Kita ni kadang-kadang alim benda ni, tapi bila suruh repair kereta tak reti dah. Jadi kita tak alim, tak sentiasa tahu. Kita hanya alim satu benda, benda lain tak tahu. Kita alim. Tuhan itu alim, tahu segala-galanya. Itu maksud Tuhan, wa huwa bikulli syai'in, dan dia terhadap segala sesuatu alim, mengetahui. Jadi ilmu Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, daripada perkataan ilmu itu, dia mengetahui yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, meliputi yang pasti, yang mungkin dan yang mustahil. Ilmu Allah luas, menyeluruh dan meliputi segala sesuatu tanpa kecuali. Jadi Allah Ta'ala tu tahu benda-benda yang sedang dan akan terjadi. Kita ni mungkin boleh tahu sedang dan juga yang sebelum kita tahu. Yang akan takkan siapa tahu. Malaikat pun tak tahu, Nabi lagi tak tahu. Jadi Allah tahu ke depan. Jadi dia bukan sahaja tahu benda yang pasti, dia juga tahu benda yang mustahil. Contohnya Allah Ta'ala bagi tahu, Allah beritahu dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Dia kata, kalaulah pada langit dan bumi ini ada banyak Tuhan-Tuhan. Ada Tuhan jaga langit, ada Tuhan jaga hujan, ada Tuhan, dan Tuhan-Tuhan ni sama power lah. Allah kata ke dalam Al-Quran, kalau ada Tuhan-Tuhan yang jaga benda-benda ni, seperti mana iman orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ni kata yang ni ada Tuhan dia. Macam orang Buddha pun kan, ada Tuhan duit, ada Tuhan hujan, ada Tuhan apa lagi, Tuhan yang bagi tumbuh-tumbuhan, Tuhan nak bagi mak mengandung, kan ada banyak Tuhan. Tuhan Allah Ta'ala kata, kalau ada Tuhan-Tuhan ni semua, power dia sama, Allah kata apa? Nescaya langit dan bumi ini lafasadata, kedua-duanya hancur, binasa. Sebab kau nak tunjuk power, dia nak tunjuk power, habis semua kan. Lafasadata. Jadi Allah Ta'ala bukan saja tahu benda yang pasti, tapi benda yang mustahil tadi. Kalau mustahil berlaku, tapi kalau berlaku pun Allah tahu nescaya habis langit dan bumi. Okay. Juga firman-Nya, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kalian sembah selain daripada Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jadi orang-orang ni ada yang beriman dengan Tuhan ni, katakanlah Tuhan dia tu masih hidup, katakanlah dia sembah manusia, orang tu pandai, kaya dan sebagainya. Kalaulah apa yang dia sembah tu semua bersatu, Tuhan kata, nescaya dia tak boleh nak cipta. Tuhan-Tuhan tu tadi pun yang kau sembah tu tak boleh nak cipta seekor lalat pun. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka semua bincanglah macam mana nak buat ni, macam mana nak cipta lalat, tak boleh cipta lalat, lemahnya. Jadi Allah Ta'ala tahu tentang ilmu yang bukan sahaja pasti, tetapi benda yang mustahil macam tu pun Tuhan tahu. Jadi Allah Ta'ala itu segala benda dia, segala perkara, ilmu yang mustahil, ilmu yang mungkin, ilmu yang pasti, semuanya di sisinya. Apa pengajaran dia terhadap kita, terhadap ilmu-ilmu itu? Pengajaran dia adalah apabila kita tahu Tuhan mengetahui segala sesuatu, firman Allah, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan, wa ma tu'linun, dan apa yang kamu tunjukkan. Tuhan tahu segala-galanya, membuatkan kita ini merasa muraqabah. Kita akan rasa ada orang yang perhati kita.
Kalau kita ni hidup seorang-seorang dalam bilik, tak ada siapa tengok kita kan buat kerja. Okey, kau kerja tapi tak ada siapa perhati kau. Dengan kau duduk dalam bilik ni buat kerja, ada CCTV tengok kau kan lain kan, kita rasa lain. Yang pertama tadi mungkin kerja buat sikit, lepas tu main TikTok kan, main TikTok kerja ada kan. Oh, sebab dia tak ada siapa perhati dia, dia rasa tak ada siapa perhati dia. Tapi kalau ada CCTV, dia akan banyak lagi buat kerja, sebab dia tahu ada orang yang tengok kan. Dia akan banyak buat kerja, sekejap je okey betul buat edit, sebab dia tahu ada. Jadi Allah yang mengetahui segala-galanya perkara itu, membuatkan kita sepatutnya merasakan muraqabah, tuan-tuan. InsyaAllah 10 minit. Okey, kita sambung satu lagi, dia punya matan, tuan-tuan. Jadi kita dah berapa matan dah tadi? 2 matan. 2 matan. Kita masuk matan yang ketiga hari ini. Wa qauluhu subhanah. Okey. Yang bahasa Arab yang saya baca tu, itu sahaja matan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Wa qauluhu subhanah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan firman Allah juga, kata Syekhul Islam, dan bertawakkallah kepada yang hidup, yang dia tidak mati. Jadi dia nak ajar kita ni sifat-sifat Allah. Tadi dia kata az-zahir, apa dia, al-awwal, al-akhir, az-zahir, al-batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Lepas tu dia beritahu lagi sifat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bertawakkallah kepada yang hidup, yang mana dia tidak mati. Sebelum daripada tu kita nak tengok dulu perkataan tawakal. Tawakal ni apa, tuan-tuan? Dia cakap tawakal lah, dah buat tawakal lah. Tawakal maksud dia adalah kita sandar, kita sandarkan, kita bersandar dengan benar kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat, yang disertai dengan sikap percaya kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang benar. Itu maksud tawakal. Maknanya kita serah tu, kita percaya dengan Allah, dalam masa yang sama kita buat sesuatu supaya ia juga percaya. Lepas kita buat, kita pun percaya dengan Allah Ta'ala. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Tapi kita bukan maksud bulat-bulat lah. Maknanya macam kita ni tak reti nak isi borang, anak kita nak masuk universiti kan, kita tak tahulah. Jadi kita minta tolong Alung, Alung tolong isikan borang ni online ni, Omak tak reti dia ni, kau tolong isi kan, kau tolong isi. Dan kita wakilkan dia untuk buat bagi pihak kita. Dalam masa yang sama kita tengoklah dia kan, buat dah tu, dah buat dah belum. Kita ada usaha kita untuk pastikan benda itu berjalan, dan kita wakilkan Tuhan terhadap urusan-urusan kita. Tawakal adalah kita wakilkan Tuhan, dalam masa yang kita pastikan benda itu boleh berjaya juga. Dan kita percaya, kita letak kepercayaan kita penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata tawakkallah kepada dia. Apa jadi kalau orang itu tak bertawakal, tuan-tuan? Kalau dia percaya, saya ni sebab saya usahalah saya dapat, bukan sebab saya tawakal dengan Allah Ta'ala, sebab saya usaha tu sebenar, bukan tawakal tu benar dah. Apa jadi ke orang macam ni? Dia pasti gagal, tuan-tuan. Dia pasti gagal, sebab dia rasa usaha dia tu. Sedangkan kita kena tahu, segala-gala yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda ni telah berlaku pun ketika mana perang Hunain. Perang Hunain, tuan-tuan. Perang Hunain ni berlaku selepas Fathu Makkah. Tuan-tuan, umat Islam ni perang yang mungkin kita tahu banyak perang Nabi ni, tetapi perang yang kita tahu ada beberapa je kita tahu. Yang pertama perang Badar, perang Badar, perang yang mula-mula lepas Nabi berhijrah, Nabi baru nak kuat sikit. First perang Badar, itu pun orang Mekah 1000, Nabi 300 je kan. Seorang kena bunuh 3 orang baru menang kan. Seorang kena lawan 3 orang baru boleh menang lah. 3 pun tak cukup tu, kena ompek. Ada yang kena ompek, ada yang kena 3 baru boleh menang kan. Sikit menang. Perang Uhud pun sama, Nabi lagi sikit. Lepas tu perang Ahzab. Perang Ahzab, orang musyrikin lagi ramai, orang musyrikin gabung semua lawan dengan orang Madinah. Okey, tapi bila Nabi start pergi
membuka kota Mekah. Maksudnya Nabi cuba nak conquer kota Mekah, Nabi buka kota Mekah tu, ramai orang masuk Islam dan tentera Nabi jadi banyak. Tentera Nabi banyak. Lepas tentera Nabi jadi banyak ni, ada satu perang, iaitu perang Hunain. Perang Hunain, waktu tu orang Islam over confident. Maknanya kita akan ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia kata hari ni tak ada benda yang boleh kalahkan kita, sebab kita ramai hari ni kita ramai. Lalu apa jadi dalam perang Hunain? Dia orang masuk dalam, maksudnya nak bagi tahu ini takdir Allah Ta'ala. Kau jangan rasa kau boleh menang. Kalau atas usaha kau, atas kekuatan kau boleh menang, kau tak. Yang menentukan kemenangan, yang menentukan kejayaan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi takdir Allah, dia orang masuk di dalam lorong yang sempit kan. Bila masuk lorong sempit, kena kepung depan belakang, semua berterabur. Ramai yang mati, ramai yang mati, dan dia orang hampir kalah. Sehinggalah Allah kata, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum. Allah telah bantu engkau dalam banyak tempat, dan hari Hunain juga, dan juga pada hari Hunain, iaitu perang Hunain, ketika mana engkau rasa a'jabat, engkau rasa macam kagum dengan kekuatan kau, kebanyaknya engkau. Allah kata falan tughni ankum syai'a. Ramai tu tak boleh membuatkan kau menang. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan telah sempit bumi ni. Apabila kau rasa ramai tadi, tiba-tiba kalah. Nak kalah ni kau rasa macam bumi ni rasa sempit. Allah kata summa wallaitum mudbirin, kemudian kau pun semua patah pusing dan berterabur lari, mudbirin, lari ke musuh ke depan, lari berterabur ke belakang. Kemudian Allah kata summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, kemudian Allah turunkan ketenangannya, sakinahnya kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, wa anzala junudan lam taraha, dan kemudian Allah turunkan tentera-tentera yang kamu tak nampak. Jadi Allah menangkan balik dalam perang Hunain. Jadi kemenangan mereka adalah di atas tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi jangan rasa kita boleh dapat menang, berjaya, dapat segala sesuatu atas kita. Tak. Tawakallah kepada Allah, sebab Allah yang tentukan. Jadi kita serahkan urusan kita. Kalau Allah berjayakan kita, itu memang rezeki kita. Kalau Allah tak berjaya, ada takdir yang Allah dah tentukan. Dan tawakal juga adalah separuh agama. Sikit tuan-tuan, kita ambil kat tawakal lah. Tawakal juga adalah separuh agama. Jadi biasa orang dengar menikah separuh agama. Biasa dengar macam tu kan. Yang benarnya adalah tawakal adalah separuh agama. Apa bukti dia? Dia kata di dalam salat, dalam suratul Fatihah kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembah dulu Tuhan, lepas tu kita minta tolong. Maknanya kita buat dulu sesuatu. Setengah adalah usaha kita, setengah lagi agama kita adalah serah kepada Allah Ta'ala. Serah, tawakal, doa, harap, itulah setengah daripada agama kita. Itu kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang mensyarahkan kitab Aqidah Al-Wasithiyah kita ni, tuan-tuan. Walladzina yad'una min dunil amwat. Okey. Apa ayat tadi? Alal hayyil ladzi la yamut, asabikan jelah. Jadi tawakkallah Tuhan, ayat tadi, tawakkallah, serahlah diri engkau kepada siapa? Alal hayyil ladzi, kepada yang hidup, allazi la yamut, yang tidak mati. Ada satu persoalan tuan-tuan. Kenapa kalau kita nak serahkan urusan kita, sepatutnya kita serahkan urusan ni kepada orang yang kuat kan, bukan orang yang hidup kan. Kalau kita nak serahkan, kita nak tolong kita, kau tolonglah saya kan, tolong orang yang kuat. Sepatutnya ayat ini lebih sesuai kalau kita kata tawakkallah kepada Al-Aziz yang perkasa kan. Tapi Allah tak kata Al-Aziz, Allah kata yang hidup. Jadi Allah nak bagi tahu, yang pertamanya antara tafsirannya adalah
dia nak bagi tahu kepada orang-orang musyrik mereka yang sembah berhala ni sebenarnya siapa tuan-tuan? Orang yang mati dah, lepas tu dia buat berhala. Seperti Lat, Uzza ni semua adalah orang yang dah mati, orang baik yang dah mati buat patung sembah. Tuhan kata jangan serahkan urusan kau kepada orang-orang macam ni, serah kepada Tuhan yang hidup, yang takkan mati. Jadi ini adalah sebagai satu reflection ataupun refleksi kepada orang-orang musyrikin yang sentiasalah berharap kepada benda-benda yang tidak hidup, tidak hidup, yang bahkan dah mati dah pun. Al-hayy allazi la yamut, yang tidak mati, yakni tidak mati kerana kesempurnaan hidupnya. Tuhan itu hidup, hidup dia sempurna, jadi dikuatkan lagi la yamut, dia tak mati. Jadi wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Itu adalah sikit sebanyak sifat-sifat Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Dan kita dah tahu dah pun, kita dah tahu dia macam mengingatkan kita je. Itulah maksud tazkirah. Jadi mengaji ni pun macam tu tuan-tuan. Jangan dah dengar dah, dah tahu dah, bukan. Kita sentiasa lupa. Tazkirah dia benda kita lupa, orang bagi tahu kita ingat balik. Dia refresh. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.